Puteri Bidadarisha. Anak-anak akak ada plan nak menetap terus sambung study di Malaysia. Kita orang sebenarnya tak adalah exact plan. Kita orang ni hanya macam mana nak cakap. Kita orang apa Allah nak bagi tu, itu yang kami terima. Contohnya sekarang buat masa ni Allah bagi rezeki kami di sini. Anak-anak belajar di sini, jadi kami tunggu di sini. Mana tahu one day nanti Allah bagi rezeki segedebu untuk kami bekerja atau punca pendapatan kami di Malaysia, itu tak ada masalah. Anak-anak boleh sambung study kat sana. Jadi tapi buat masa ni nampaknya rezeki tu kat sini, tapi datang daripada turis daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Jadi seeloknya anak-anak habiskan belajar dekat sini lah. Bila dah habis universiti tu terpulanglah pada diorang nak kerja dekat mana kan. Tapi aku prefer kalau yang perempuan tu bekerja lah di negara Islam ke at least, atau di negara yang memudahkan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang Islam. Sebab kat sini rasa macam payah je, especially kalau perempuan kan. Macam tu. Tapi kalau macam Ida tu, aku tak kisah pun kalau di sekolah kat Malaysia. Janji dah aku ada pendapatan yang fix, yang boleh tampung perbelanjaan untuk dia sekolah dah sasah lah, akan pergi universiti yang private punya kan. Itu akan costly jugalah. So for your information, kat sini, pelajaran kat sistem pendidikan kat sini semuanya free. Tak ada apa yang nak bayar kalau public school tu. Setakat beli buku, alat-alat tu semua tu je lah. Otherwise school fees tak ada pun. So macam buat masa ni itulah. Kita tunggu je apa ketentuan yang Allah bagi. Kalau ada rezeki di Malaysia segedebu, punca pendapatan kat sana, kat Malaysia lah kami pergi. Jadi tapi buat masa ni kat sinilah kami duduk sampai betul-betul stable. Mana di tempat mana yang menjanjikan rezeki untuk kami dan anak-anak, di situlah kami akan pergi. Abang Ngah and Lang tak balik rumah mak diorang ke? Okey. Sebelum ni masa diorang kecil-kecil, masa dah aku kahwin tu, diorang selalu datang masa weekend, every 2 weeks datang weekend, over the weekend saja sebab tu kena kan. Lepas tu bila diorang dah masuk middle school, high school tu dah jarang-jarang datang sebab diorang dah ada girlfriend. Bila dah masuk high school tu dah ada girlfriend, masing-masing ada girlfriend, mana heran nak jumpa bapak dia kan. So datang, memang jarang lah datang, ada setahun sekali pun tak jumpa kot. That was that time. Lepas tu diorang duduk dengan mak diorang kan. So terbatas. Lagipun diorang busy dengan bila budak-budak ni dah ada girlfriend, dah tak ada ingat dah nak datang-datang dia. Ni bila dia dah Banglang tu start buat praktikal, dapat sebab diorang rumah mak diorang tu jauh. About maybe 300 km away. Dan mak dia tak duduk situ pun. Mak dia ada boyfriend kot dekat. Mak dia pun kerja kat Paris kan. So rumah tu setakat balik weekend atau apalah, otherwise tak ada orang. So diorang ni yang macam Bangah ni, dia bila ada girlfriend, dia pernah duduk sama dengan girlfriend dia. So dia ada sewa apartment, dia duduk sendirilah. Yang Banglang pula baru recently dapat buat practical dekat Paris. So dia sewa apartment. So memang sebab itulah selalu je datang rumah kita orang sebab dah dekat kan. Sekali-sekala, sebulan sekali dia baliklah rumah mak dia. Yang Bangah ni tak tahulah. Macam tak ada berita pun nak balik rumah mak dia. Baliklah rumah mak kau kan. Tapi balik rumah mak pun tak ada. Mak tak ada. Kat sini selesa, semua ada, barang semua ada, sebab tu put on weight. Cukup, semuanya cukup, tak perlu bayar apa-apa kan. Macam tu lah. So I hope that answer your question, okay? Syah Saad 550, pernah tak Abang Ngah Abang Lang tak sengaja sengaja panggil Nur Mama? Definitely no. Dah dalam otak pemikiran diorang panggilan mak tu hanya untuk mak diorang. Tak akan tersasul punya. There is no way akan tersasul. No way. Farah Haziz 99, sepanjang Bangah dan Banglang stay dengan akak, nampak diorang interested tak bila Adam, Ida dan Jib mengaji? Kita orang Islam ni bila nampak orang putih yang sekeliling dia ada orang-orang mengaji, kita ingat as easy as that diorang ni nak attracted to apa yang kita buat. No. Orang putih ni dia punya perasaan superior tu sangat-sangat tebal. It's not easy for them to just tengok, oh apa tu, tak ada. Bagi diorang In general, pemikiran orang putih ni, Islam ni adalah satu agama yang kuno, terlampau mundur, yang yang tidak berlaku adil kepada kaum perempuan dan terlampau banyak limit. So itu adalah pemikiran anak-anak tiriku juga. But I don't really care. Zibra Himpi,
I hope I pronounce this well. How close is Ida with her banglang banga? Does she ever complain about them? Dia tak rapat sangat. Dia biasa rapat macam tu je lah. Tak adalah nak kata really mutual understanding, no. Begitu-gitu je lah. I think dalam setiap adik-beradik pun ada macam tu. Ada yang tak ngam, tak kamcing kan. Dan aku pun ada juga dengan adik-beradik yang tak kamcing kan. Gitu-gitu je. Komplain pasal dorang, of course lah ada. Nak-nak lagi bukan daripada mak yang sama, mestilah ada komplain. That is very normal. Antara Banga dengan Banglang yang mana rapat dengan Syifa? Ni soalan daripada Salina Khaira 7. Okay, I must say that dengan Banglang kot. Banglang ni dia natural, macam dia boleh layan Syifa ni naturally. Dia tahu apa nak buat sebab dia agaknya dah tinggal sini hari tu 6 bulan kot. Tiap-tiap hari weekend dah balik kerja main dengan Syifa kan. So dia lagi tahu apa nak buat. Lagi macam tak perlu disuruh. Macam tu lah. Ya, macam Bangan ni lain sikit. So yeah, Syifa lagi rapat dengan Banglang. Sebab Banglang akan ambil dia. Nampak Daku busy, Banglang akan ambil dia. Bawa dia keluar ke main-main dengan dia. Banyak lepak dengan Daku, Banglang lah. So Banglang lah yang banyak rapat dengan Syifa. Suami Banga dengan Banglang tahu tak Kak Nur tulis pasal diorang dalam blog? If yes, do they read your blog? Safiyauni. Okay. Orang putih ni dia tak kepoci macam kita. So, tak ada masa je dia nak tengok, nak translate satu hal. Unless kalau orang tu no life ke, tak ada benda lain nak buat, iyalah kot. Macam suamiku tu jenis yang bukan suka memeningkan kepala, baca benda-benda panjang, nak korek-korek tu tak ada. Dia tak baca, tak kuasa. So, suka hati aku lah, aku nak tulis apa. Kalau orang baca, lantak kau lah kan. Peduli apa aku. Masrul Ain. Macam mana planning education anak-anak? Share please. Planning education maksudnya macam mana? Sebab kat sini, sistem pembelajaran kat sini semuanya free. So, sebab tu it's better untuk diorang belajar dekat sini sampai habis universiti. Sebab tak perlu fikir sangat pasal kos pembelajaran kalau public. Kalau unless you nak masuk sekolah yang prestige tu, yelah kot, kena fikir berapa. Tapi ada pun sekolah prestige, kalau you have good result, then tak ada apa yang sangat nak dibayar macam tu. Is that what you mean by macam mana sistem pembelajaran diorang? If that what you mean, kalau salah is not what you meant, so sorry lah. So itu yang aku faham apa soalan yang you tulis tu, macam mana planning education anak-anak. So maknanya aku prefer diorang belajar kat sini, unless kalau mak bapak dia kayo-rayo, millionaire, then kita orang balik Malaysia, duduk Malaysia, belajarlah dekat private institution dekat Malaysia macam tu. Which one anak yang paling senang Kak Nur handle sampai sekarang? Cik Cipa tak termasuk dalam soalan ni sebab dia kesayangan ramai. Si lemak putih merah-merah. Si Giwoni, which one? Giwoni cakap. Okay, yang paling senang I must say adalah Jade. Jade daripada kecil, dia very easy baby. When I look at her, there's something special about her. So special. Tak tahu nak cakapkan macam mana, tapi sangat senang jaga dia. Dan dia ni tak takut dengan orang. Balik Malaysia memang friendly with everyone, dan dia sangat cerdik bercakap. Dia yang paling cepat sekali diaper free pula. Dia paling cepat diaper free. Ajar sikit je, sekejap je dia tangkap. Daripada dia baby boleh nampak. There's something special about her. So yes, I must say Jade adalah anak yang paling menyenangkan daripada dia baby sampailah di sekarang. Dan mudah-mudahan sampai bila-bila dia akan menjadi anak yang paling menyenangkan buat kedua-dua ibu bapanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aisyah 2204. Apa yang membuatkan Kak Nur kuat masa awal-awal kahwin dulu? Apa membuatkan kuat? Bila kita berada di dalam keadaan di mana kita tak ada sesiapa, kita jauh daripada family, kita tak ada kawan, so tak ada orang boleh tolong kita. So automatically kita jadi kuat, kita jadi dalam keadaan apa pun kita sabar. Sebab kita tak boleh nak pergi mana-mana. Kita tak tahu mana nak seek for help. So tak nak kita hadap je lah. Hadap dan berdoa dan bersabar. So itu je lah jalannya bila kita sudah tidak ada pilihan dan tidak ada family untuk menolong kita. Itu yang membuatkan kita kuat untuk bersabar dan bersabar. Rushmore 69. Kak Nur boleh bagi pandangan atau pendapat berkenaan kahwin bangsa dan agama lain, cara penerimaan mereka, sikap keluarga in your point of view. Memang dalam setiap perkahwinan tu akan ada cabaran. It's not only cabaran dalam kalau berlainan bangsa, berlainan culture semua. Dan asal berlainan agama ni. Tapi kita bagi contoh dalam my case lah kan. Kalau orang tanya,
Kalau orang tanya, sebab ramai juga yang bertanya DM Daku kan, macam mana kalau nak kahwin dengan orang luar ni, advisable okey tak? Kalau Daku, my honest opinion, tak payahlah kahwin dengan orang luar ni. Unless kalau orang luar yang convert ni betul-betul dah belajar pasal Islam. Yes, tapi kalau orang tu convert sebab nak kahwin dengan you semata-mata, itu akan menjadi satu cabaran bagi you untuk mendidik mereka, sebab hidayah itu tidak datang sekelip mata macam tu ya. Dia kahwin dengan you sebab dia convert sebab nak kahwin dengan you. Hidayah tu tak datang semata as easy as that. Jadi kalau you jumpa orang luar tu, itu daripada segi agama dulu lah. Sebab apa-apa kita kena fikir pasal agama. Astaghfirullahalazim, budak tu dah datang. Oh my God. Gosh, itu daripada segi, oh my gosh. Okey, aku terpaksa jawab soalan bersama budak ni. Dia dah mengacau. Berkenaan dengan kahwin lain bangsa agama ni. So, kita cabaran dia bila suami dah okey. Cabarannya dengan keluarga pula lah. So, imagine kalau you kahwin dengan orang tu ramai adik-beradik. Itu you kena, dalam setiap your action you kena kuat. Sebab akan ada cabaran yang question. Kenapa you macam ni, kenapa macam ni, kenapa you didik anak you macam tu, macam ni. So, banyak dugaan dia. Bila kahwin dengan orang yang bangsa lain atau agama lain. Sebab bila pasangan kita dah okey, akan timbul pula. Ya, dia cerita, dia nak kata jangan lupa beli lipstick mak saya. Lipstick mak saya ni best tau. Ya apa? Ada apa? Kejap lagi, abang masak apa? Mama nak jagi. Buatlah simpan untuk mama. Anak bujangku masak untuk dia. Sini sayang. Sini sayang. Sini. Melah sini sekejap, masuk dalam video mama sekejap. Anak bujangku, mesti ni anak soleh. Sinilah dulu duduk best tua. So anak bujangku ni anak soleh kan? Budak baik kan? So dia ni dia masak hari ni sebab aku dah kata ada masak lah ya. So dia dah masak, dia tanya mak dia makan ke tidak. Okey, yang seorang ni aduh, duduk aku pun dah lari. Yang seorang ni dia tanya, jangan lupa beli lipstick mak saya ya. Lipstick mak saya ni best. Jangan lupa beli lipstick mak saya. Lipstick mak saya ada macam-macam colour tau. Nampak ni mak saya pakai lipstick ni cantik tak? Cantik Kak Tun. So macam tu lah. Kalau orang tanya aku, seboleh-bolehnya kahwin je lah orang sebangsa dengan kita. Unless kalau orang tu sudah mengenali agama kita dengan baik, telah diberi hidayah sebelum kahwin dengan kita, yes. Why not? Tapi still dugaan itu akan datang. Tapi seperti biasalah, kita bila kita hidup ni memang dugaan akan ada. So janji kita be prepared, sabar dan macam itulah.